Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Qail wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uuts rahmatan lil 'alamin al-Qail Inna Allaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harrama Allah. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun Alladhina amanu wa kanu yattaqun Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah La tabdila li kalimatillah Dzalika huwal fawzul azim. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa banyak ketandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada langit-langit dan bumi, yang mana manusia lalu hal keadaan mereka berpaling dan tidaklah beriman kebanyakan dengan Allah, kecuali ada sekutu juga. La haula wala quwata illa billah. Beriman dah tetapi masih hidup syirik, beriman dengan Allah tetapi masih hidup sekutu dengan Allah. Ini adalah kebanyakan dan kebahagiaan yang panggil yang besar, bilangan yang banyak. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, inna ahadahum yusyrik, sesungguhnya seorang itu bersekutu, bersyirik, hatta yusyrika bi kalbi, hingga ia bersyirik dengan anjing dia sekalipun. Maka ia berkata, laulal kalbu la suriqna al-lailah. Bahasa kamput balah ni gelicir di segi agama. Dia kata kalulah bukan sebab anjing duk tunggu rumah kita, nascaya kita dicuri kita pada malam ni. Bahasa-bahasa ni makna kata kita gelicir daripada batasan Allah Subhanahu wa taala, hal keadaan kita tak tahu. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa sebagai azkar pagi petang 3 kali, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sebab kita tak tahu keadaan kita, ada bahasa kata kita buat ikhlas bersuci dah, tetapi masih lagi ada benda-benda yang menyebabkan kekurangan amalan kita tu tidak jadi bersih 100%. Ada satu ketika tatkala burung pelatuk ia balik daripada Sabak, indama adal hudhudu min Sabak, burung pelatuk ia balik daripada Sabak, ia pergi nak raingan, pergi nak melaporkan pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung pelatuk saat ni tak ada royak kata negeri Sabak saat ni maju, ada tamaddun, ada hadarah, ada arayat kami, tak ada royak. Pahaya tak ada royak kata bandar demo tu comel bersih. Itu salah satu tuntut memang. Tetapi ia kelik ringan, dia kata gana, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku temung dirinya iaitu Balqis dan kaum-kaum raja Sabak iaitu Raja Balqis, hal keadaan mereka tu bersembah pada matahari tanpa Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripadanya wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, yang mana hasil daripada hiasan dari syaitan, na'udzubillah, akan amalan-amalan mereka. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Maka dengan hiasan oleh syaitan akan amalan ini, tersekat pada jalan Allah yang sebenar, maka mereka tak dapat hidayah sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu dia dikasih sekalian,
Patut kita mengetahui juga bahawasanya penjara yang paling besar sekali yang mana kita mengurungkan diri kita padanya, penjara yang besar itu ialah kita takut orang kecek hak kita. Nak mengikut nak menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut orang kata. Kita nak partisip benda syirik, takut orang kata. Kita nak menjauhi diri kita daripada benda-benda hak rekaan yang dikatakan bid'ah, benda reka-rekaan, takut orang kata. Inilah penjara yang besar sekali yang kita mengurungkan diri kita. Penjara ni tak ada jala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman hasil daripada itu, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Perasaan yang demikian penjara macam-macam ni ia adalah hasil daripada syaitan menggerungkan teman-teman dia. Maka Allah pesan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada godaan syaitan dan hendaklah kamu tu takut pada aku kalau benar-benar kamu tu seorang mukmin. Lalu oleh itulah yang dikasihi sekalian, hendaklah kita buat sesuatu perkara yang kita berasa kata redha untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita nak besarkan keputusan mana-mana pihak ke atas kita, kerana mereka tu adalah hamba seperti mana kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang pentingnya kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita jadi senang hati. Apabila kita cari keredaan Allah, ya senang hati. Kalau kita cari keredaan manusia, ya zahir, ya sekaligus kata kita senang hati, tetapi hakikat kita tak senang hati. Mai sebaca juga. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ya hikayat orang panggil gapo ni kamput Nabi Yusuf alaihi salam. Dah Nabi Yusuf ya patisik tok se benar-benar orang hak ajak benda tak molek, seperti mana ia bersabda, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhan aku, penjara itu lebih baik daripada aku, yang mana demo mereka sedang-sedang duk mengajakkan aku, duk seruan aku. Yang ni makna kata benar ia tak kenal saat ni. Kalaulah terpaksa dia kena masuk penjara, kita nak minta Tuhan selamat, tapi makna kata penjara itu lebih baik. Lalu itulah hal keadaan baginda berada dalam penjara juga. Baginda bersabda, wa fis sijni qala alaihi salam, ya kata gana, ya sahibai sijn a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ada wahai teman-teman yang berada dalam penjara sekali ini, adakah Tuhan berbagai-bagai jenis Tuhan, bermacam-macam jenis Tuhan lebih baik, ataupun Tuhan yang maha tunggal saja? Itu jelas Tuhan yang maha tunggal saja. Oleh itu pernah berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ia berkata, innal mar'a la yurzaqus sakinatu bi kathrati ruju'ihi ila Allah. Sesungguhnya seorang itu yang dapat kurniaan rezeki sakinah. Nak ayat kata rezeki saat ni bukanlah duk di orang panggil apa ni sapayakun sabsing saja, bukan. Sabsing saat ni ataupun rezeki saat ni duk dalam wasa kata kita tenang hati, walaupun tak ada duit sikit sebanyak, itu merupakan rezeki dah juga. Sesungguhnya seorang itu yang dapat kurniaan rezeki sakinah, tenang hati, dengan dia banyak tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kunka ilmu, harga ilmu tu berada pada hati yang mana nak menyambutkan ilmu itu. Apabila sambutan ilmu itu oleh hati yang lalai, maka hilanglah ilmu. Akan tetapi apabila hati yang sambut akan ilmu itu adalah hati yang sedar, yang khabar, lagi yang tidak lalai, maka disitulah keluarlah rakyat kampung halame dan bana daripada kemunduran. Dan hakikat ma'rifah yang sebenar ialah kita tu selalu nak menjadi tadabbur, amat-amati, highlight on. Kita main mengaji akan halaqah Al-Quranul Karim, kita baca Al-Quranul Karim untuk nak faham Allah Subhanahu Wa Taala tai thot gapo gatik thot borian bagi kita tu gatik.
Lalu itulah iman ni adalah satu peraden. Iman adalah satu qadiyah, iman adalah satu peraden pasti yang didulai oleh bapa pada rumah tangga dan guru pada sekolah dan pensyarah dalam ceramah dia dan mana-mana pihak saja pun itu kena menentukan masalah keimanan. Pernah diminta daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah bahwasanya nakwi qasarub kiaukab al-Islam. Pernah diminta daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wi qasarub kiaukab al-Islam, dia katakan al-Islam ialah aqlun yarfudul khurafah wa qalbun yarfudur razilah. Ialah satik pania yang patisik benar hak karuk maruk hak benar khurafah dan hati waca ya patisik benar hak keji hak ya panggil hak maidi hak cua, nauzubillah min zalik. Maka seagak-agak pelajaran dalam al-Islam ialah al-akhlak. Dan apabila kita tak jadi seorang muslim yang berakhlak baik, maka apakah kita dapat pengajaran dalam al-Islam? Pengajaran hak besar sekali dalam al-Islam ialah syariatam kunatam. Apabila kita jadi seorang yang akhlak tidak baik, dalam arti kata sedang kita tak dapat bukrian, tak ada boleh apa sekarang dari al-Islam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin di segi tem penuh sempurna sempurna iman, kaku orang panggil mukmin hak tidi tisud dan akhlak di segi syariatam dia situ. Dan kita yang dikasih sekalian, sekiranya kita ada niksai priap-tiap, kita soncai nak priap-tiap, itu tak ada salah. Sebab ini merupakan sancataian hak manusia saat ni dia suka nak banding, dia suka nak priap-tiap. Dan sekiranya kalau kita nak tiap cara kroncip kita, hidup kita, hak harian kita nak banding di antara kita dengan orang kaya, patutlah maksum kita mai priap-tiap di segi ibadat kita dengan ibadat orang as-salihin. Patena hak benar-benar niksai hak priap-tiap saat ni, jangan tengok di segi mata benar, tengok di segi benar hak akhirat. Kalau kita priap-tiap, demo rumah besar kita halus, demo kandra molek kita huduh, demo naik kandra kita jalan kaki, kita susahlah. Sebab benar ni benar dunia hak fana. Kalau kita nak priap-tiap sungguh, nak patena ton kita sungguh, mai kita tengok priap-tiap. Oh, balah mana si anu tu bangun semaya malam kita tak ada bangun lagi. Ya menyaksi semaya subuh kita tidur. Kita kena priap-tiap balah tu lah. Sebab Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Telah berjaya seorang yang tak senang, hayya 'alal falah. Telah berjaya seorang yang menyerahkan diri dia mubtua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat rezeki sederhana podi-podi. Lagi Allah tanya perasaan wasa kata dia mada qab kunta Allah Subhanahu Wa Taala tuk wala tuk riabut tuk pertikam dia tu wasa kata soncai qab kunta Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah yang dikasih sekalian, di antaranya barang siapa yang selalu ada niksai dia nak jadi tanah perasaan serenak, nak peluk hai kuam suk pada wacai telakon saat ni, orang tu payah kita nak tahu kata bila ya duka cita, bila ya wusing, bila ya noicai, bila ya siacai. Sebab ya tak ada ya sia salat. Perasaan dia ya sia salat ta sangkum. Perasaan dia ya sia salat ta muban. Ikutlah macam-macam. Sebab itulah di antara akhlak saat ni ialah yang kita nak jadi tanya perasaan bahagia pada saudara-saudara kita selalu iktiraf, kita selalu mengaku, kita selalu yomrab kata sakayapap teman-teman kita tu. Lebih-lebih lagi kita jadi apabila jadi nak barihan orang kita, pucuai kita kena dia panggil gapo ni yomrab dan sakayapap hak demo tu. Ini merupakan salah satu orang panggil apa ni mazaya istimewa para nabi. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam ia berkata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun.
Nabi Musa ya jomrap, kata sedara dia Harun tu lebih fasih lidah dia. Kalau gitu gak, wahai Allah, hatakanlah Harun tu jadi peran aku, teman aku untuk nak senam-senun nailog dakwah. Tu Nabi Musa dia kata balas tu setelah mana dia kata Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia kata balas tu dah tu pun dia nak pucuai hak senap-senun dia di segi alam dakwah lagi. Sebaliknya, kalau kita main hencai, kita main henduai, dia panggil sakayapa hak keliling kelala kita, ini merupakan salah satu paip perangai syaitan, na'udzubillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ni niksai ataupun sandan, na'udzubillah min zalik, sandan hak syaitan. Oleh itu yang dikasih sekalian, selama mana kita berada atas jalan kita nak beki diri kita, kita nak patnaton maka kita adalah di dalam kebaikan. Sekalipun kita lewat, kita nak kata mudah-mudah itu tak ada ngaji, kalau mudah-mudah itu duk lobek dah. Sekalipun situ pun apabila kita duk atas jalan dah, kita duk berada atas kebaikan. Yang pentingnya jangan tinggal jalan itu sama sekali, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di zulmih wa aslah." Maka barang siapa dia bertaubat setelah mana ia buat nyanyi pada diri dia, setelah mana ia zalim pada diri dia, dan usaha nak beki, nak patirup tuan dia tu, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan lagi satu kegembiraan, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, asyabut taib, ya wacun pemuda hak suka bertaubat, kamlang bertaubat tu habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa man ittasafa bi sifatil istighfar, barang siapa yang bersifat dengan istighfar selalu, yassarallahu alaihi rizqahu, nascaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya akan rezeki dia, wasahhala alaihi amrahu, dan mudah segala-gala urusan dia, wa hafiza sya'nu, dan Allah Subhanahu wa taala kumkrong talal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Qail, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uthi rahmatan lil alamin al-Qail, Ahlul jannati thalathah, penghuni syurga deh, kena sombat rangkai ahli syurga sani Cau al-jannah, tiga prapet, tiga pesing. Satu, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq, seorang ada amnat, mitana, ada itipun, tetapi ia selalu suka yutitam, lagi ia suka nak bersedekah. Ini adalah seorang yang ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak jadi penghuni syurga. Manakala orang yang kedua, prapet tisong, warajulun rahim, seorang hati dia tu lemah lembut, minik sai kuam meta, raqiqul qalbi, lemuk hati, likulli dhi qurba wa muslim, bagi setiap kaum kerabat dia dan bagi setiap orang muslim. Manakala orang yang ketiga, sebagai berita gembira juga, seorang yang selalu dia berasa kata dia anak ramai susah. Dengar hadis ni, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam arti kata sahih, hadis wa afifun muta'affafun dhu iyal, seorang anak ramai tetapi dia tak ada bergaduh hak dia orang, dia kerja bawa cole, cara bawa cole, kalau dia sah pesing apa dia ni jual lokcing, cara jual lokcing, kalau dia jual es krim pun tak ada, dia tak ada gaduh hak orang. Memang ada anak ramai orang ni dia cong tua sebagai cau al-jannah insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu
waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Oleh itu yang dikasih sekalian, sekiranya kalau ada perasaan dahaga pada air, kita mai berasa kata dahaga pada air, puasa 12 jam 13 jam, berasa kena orang panggil dahaga, kering tekak. Dahaga kita merupakan adanya air. Dalil kata ada air, perasaan dahaga. Dalil kata adanya akhirat, kita orang panggil gapo ni kuam tongkan kita di segi yotitam keadilan. Apabila kita dahaga pada keadilan, dan sekiranya kalau tak ada keadilan di atas dunia ni, nenon panton adanya keadilan di akhirat nanti. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ya wahyu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dunia ni sebesar di sisi Allah dan taukan sayap nyamuk, kalau dunia ni sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, nescaya tak bui pada orang kafir setegak pun air. Tetapi oleh kerana dunia ni tak ada besar sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir minum sebai-sebai deh. Oleh itu pada satu harinya pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak pada Umar Khattab radhiyallahu anhuma, apabila yang mai minum air sejuk, kita pemuda kita, adik-adik kita hak cop minum nampan tu deh, kita mai beringat orang panggil gapo ni patna ton kita mai beringat jadi halusi. Abdullah bin Umar apabila dia minum air sejuk, dia menangis hingga dia ratak. Maka dia tanya kau, "Ma yubki ka, kenapa kau mula teriak apabila minum air sejuk?" Ya sebenarnya kalau kita minum air sejuk saat ni segar, yang minum air sejuk saat ni dia teriak. Ha kat manalah? Dia jawab kata, "Dzakartu ayatan fi kitabillahi azza wa jal." Aku pernah ingat sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan, yang berbunyi wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dihalangkan di antara penghuni neraka dengan benda-benda yang mereka ingin. Didapati kata ahli neraka hak dia cop sekali, kuam tongkan hak besar sekali, ialah dia nak minum air sejuk. Lalu itulah apabila kita minum air sejuk saat ini, patutlah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai mak, dan sebesar-besar kita nak berubah cicai kita, nak baiki diri kita, nak merawati diri kita dalam al-Islam, ialah kita selalu zikrullah Subhanahu Wa Taala pada hati kita, melalui lidah kita, tubik pada iriabuk kita di segi pacaan dara kita, pertikam kita, perak perut kita, tungan kita, dan selalu kita teringat khabar kata Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berada dengan kita sepanjang masa dan pada tiap perkataan dan perbuatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pernah disebut oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atas kami, kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu dah nak wisalah balas mana kepada engkau. Nak wisalah kepada engkau tu kami tahu dah, kata assalamu alayka ya Rasulullah. Tetapi bagaimanakah kami nak selawat ke atas engkau? Fa kaifa nusalli alayka?" Lalu itulah Nabi yang ajarkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.